الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Amin ya Rabbal Alamin. Seperti biasa, para jemaah yang dikasihi diingatkan supaya menjaga adab di dalam Google Meet. Mohon offkan mikrofon supaya tiada sebarang gangguan ketika kuliah sedang berjalan. Dan sekiranya ingin membuka kamera, hendaklah berada dalam keadaan menutup aurat dan beradab sopan. Sekiranya ingin mengajukan sebarang soalan, hendaklah kemukakan soalan di penghujung kuliah. Atau sekiranya Ustaz membuka ruang untuk bertanya. Semoga majlis kita dapat berjalan dengan lancar dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Saya dengan penuh ta'zim menyerahkan kepada Al-Fadhil Ustaz. Tafadhal mashkura. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan moderator pada malam ini, seterusnya pimpinan daripada grup GNI, Gema Nur Iman, kemudian para alim ulama, pemimpin-pemimpin masyarakat, para habaib, muslimin, muslimat, hadirin, hadirat, para pencinta ilmu, pencinta Al-Quran, para pelayar yang menyertai program kuliah Isyak kita pada malam ini dari pelbagai tempat. Ana yakin insya-Allah kita semua termasuk dalam kalangan hamba-hamba Allah yang dimuliakan di sisinya. Amin ya rabbal alamin. Dan untuk makluman, pada malam ini saya bersiaran di Bandar Baru Bangi, Selangor. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Pada malam ini kita akan membicarakan satu topik sambungan daripada pengajian kita pada 2 hari yang lepas, iaitu Selasa malam, iaitu kita mentadabbur satu surah, iaitu surah At-Takwir. Itu pada siri yang pertama. Dan pada malam ini kita akan membicarakan pengajian dari surah At-Takwir pada bahagian yang kedua ataupun siri yang kedua. Jadi saya jemput tuan-tuan, puan-puan, para pencinta ilmu, kita buka surah At-Takwir dalam mushaf Al-Quran kita itu yang berada pada muka surat 586. Surah At-Takwir ada sebanyak 29 ayat. Ayat yang pertama hingga ayat yang ke-6 kita sudah kaji, kita sudah bahaskan secara sederhana pada pertemuan yang pertama. Dan pada siri yang kedua pada malam ini, kita akan bermula pada ayat yang ke-7. Sehinggalah insya-Allah pada ayat yang ke-14. Kerana kuliah kita insya-Allah akan berakhir kurang-kurang lebih kurang pada pukul 10 malam. Dan bakinya, iaitu pada ayat yang ke-15 hingga ayat yang ke-29, kita akan sambung nanti yang jadualnya akan ditetapkan insya-Allah untuk kita melengkapkan tadabbur daripada surah At-Takwir 29 ayat. Dengan kata lainnya, untuk kita menyelesaikan surah At-Takwir 29 ayat ini memerlukan kepada sebanyak 3 pertemuan, yang mana setiap pertemuan mengambil masa lebih kurang 40 minit insya-Allah. Jadi tuan-tuan, puan-puan, para pencinta ilmu yang dimuliakan Allah, kita teruskan daripada tadabbur surah At-Takwir ini. Ana review sikit ayat yang pertama hingga ayat yang ke-6 dari sudut maksudnya, dan kita akan lihat bermula pada ayat yang ke-7 pada malam ini insya-Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kelebihan surah At-Takwir kita dah jelaskan pada pertemuan yang lepas, iaitu
Kalau kita nak tengok gambaran, cerita, suasana, keadaan hari kiamat, kata Nabi SAW, belajarlah 3 surah ini. Surah apa dia? Surah At-Takwir, Idza Syamsu Kuwirat, Surah Al-Infitar, Idza Sama'u Fatarat, dan Surah Al-Insyiqaq, iaitu Idza Sama'u Syaqqat. Ini kita dah jelaskan pada pertemuan yang lepas. Ayat yang pertama hingga ayat yang ke-6, Allah Ta'ala ceritakan tentang keadaan kiamat pada fasa yang pertama, iaitu fasa ditiupkan sangkakala yang pertama. Allah berfirman, Idza syamsu kuwirat, apabila matahari digulung. Ini kita tak buat huraian dah, sebab kita dah buat huraian pada pertemuan 2 hari lepas. Wa idzan nujumun kadarat, dan apabila planet-planet ataupun bintang-bintang gugur berjatuhan. Gambaran yang ketiga bila berlakunya kiamat. Wa idzal jibalu suyirat, dan apabila gunung ganang dihancurkan. Ayat yang keempat. Wa idzal isyaru uttilat, dan apabila unta yang bunting selama 10 bulan tidak dipedulikan oleh tuan. Maknanya harta yang paling berharga tidak dipedulikan lagi oleh tuannya apabila berlakunya hari kiamat. Ayat yang kelima, wa idzal wuhushu husyirat, dan apabila binatang-binatang liar dikumpulkan, dengan maksud kalaulah binatang-binatang liar sekalipun mereka mendapat keadilan, apatah lagi orang beriman yang dizalimi, diambil haknya di dunia, pasti mereka lebih layak untuk mendapat keadilan. Dan ayat yang ke-6 kita berhenti pada 2 hari yang lepas. Wa idzal biharu sujjirat, dan apabila lautan dipanaskan. Apa maksud apabila lautan dipanaskan? Iaitu tidak ada tempat lagi kepada mana-mana manusia melarikan diri. Nak berlindung di atas bukit, bukit hancur, tidak tersisa menjadi debu. Nak berlindung di dalam laut, terjun dalam laut, lautan juga dipanaskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. 6 ayat yang pertama ni, pada pertemuan kita 2 hari lepas, Ana ataupun saya ada bagi homework kepada para jamaah. Betul tak? Homeworknya, saya minta para jamaah hafal 6 ayat tersebut. 6 ayat tersebut minta hafal. Jadi, saya nak tanyalah pada awal ni, adakah para jamaah sudah hafal ataupun belum 6 ayat yang pertama dari surah At-Takwir? Kalau hafal, sudah, alhamdulillah. Syukur pada Allah. Moga istiqamah. Alhamdulillah. Puan Azazah Udin kata, insya-Allah hafal Ustaz. Alhamdulillah. Kalau yang belum lagi hafal ataupun belum sempat lagi hafal, ada masa ni kita ambil kesempatan untuk hafal 6 ayat yang pertama. Sebab bila kita kaji pada bahagian yang kedua ni, ada homework lain. Saya akan minta nanti para jemaah hafal bermula ayat yang ke-7 hingga ayat yang ke-14. Dan siri yang ketiga nanti, saya akan minta hafal bermula ayat yang ke-15 hingga ayat yang ke-29. Maknanya, pengajian kita ni bukan setakat tadabbur isi kandungan Al-Quran, tapi kita dapat hafal satu surah daripada surah At-Takwir, insya-Allah. Kita mulakan pada ayat yang ke-7. Wa idzan nufusu zuwijat, wa idza, dan apabila. An-nufus merupakan jamak ataupun plural kepada perkataan nafsun. Kita bacakan dalam ayat Al-Quran, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap nafas ataupun setiap nyawa, setiap roh pasti akan menemui kematian. Itu kalau satu nyawa disebut nafsun.
Dalam ayat ni Allah sebut an-nufus, iaitu plural, jamak. Maknanya setiap nyawa-nyawa, setiap orang yang pernah hidup, roh-rohnya, nyawa-nyawanya zuwijat. Zuwijat ni maksudnya akan dipertemukan kembali dengan tubuh masing-masing. Tuan-tuan, puan-puan, para pencinta ilmu sekalian. Kita hidup pada hari ini kerana terdiri daripada dua unsur, iaitu rohani dan jasmani. Rohani itulah namanya nyawa yang kita tak nampak. Jasmani itulah kita sebut tubuh badan kita. Adanya rohani, adanya jasmani. Bila seseorang tu meninggal, yang tinggal hanyalah sekujur tubuh yang dinamakan dengan jisim dia, jasmani dia. Tetapi rohnya tak tahu ke mana. Rohnya tu keluar daripada badan dia. Tapi bila ditiupkan sangkakala yang kedua, apa yang berlaku kepada roh tadi? Wa idzan nufusu zuwijat. Roh tadi dia akan dicantumkan, disatukan kembali dengan jasad-jasadnya, dengan tubuh-tubuh tuannya. Jadi persoalannya di sini, nyawa kita ataupun roh kita ni, kalau kita mati, nyawa ni akan pergi ke mana sebenarnya? Persoalan tentang roh ni. Nyawa kita sekarang ni ada nyawa. Bila kita meninggal dunia, nyawa kita ni pergi ke mana? Di manakah tempat terletaknya nyawa? Maka kata Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran, kalaulah roh itu roh yang baik, orang itu orang yang baik, maka rohnya akan ditempatkan di satu tempat perkumpulan roh yang baik, namanya Illiyin. Apa nama dia tuan-tuan? Namanya Illiyin. Innal abrara lafi Illiyin. Kita baca dalam surah Al-Mutaffifin. Sesungguhnya roh-roh yang baik akan dikumpulkan di satu tempat namanya Illiyin. Illiyin ni tempat berkumpulnya roh-roh yang baik, orang beriman yang taat kepada Allah. Manakala apabila orang yang tak beriman ataupun orang yang mengakui dia ni beriman tapi dia tidak melakukan amal soleh, ataupun orang yang kafir, bila dia mati, roh yang keluar daripada badannya itu akan ditempatkan di satu tempat namanya Sijjin. Apa namanya? Sijjin. Wa innal fujjara lafi sijjin. Dan ada pun roh-roh yang tidak baik, yang tak beriman, mereka ini akan dikumpulkan di satu tempat namanya Sijjin. Sijjin. Kalau roh yang baik ditempatkan di Illiyin, kalau roh yang tidak baik akan ditempatkan di Sijjin. Illiyin ni ramai yang namakan anak perempuan mereka namanya Illiyin. Illiyin maksudnya tempat berkumpulnya roh yang baik. Maka bila seseorang tu meninggal dunia, maka Allah akan ambil roh yang baik di Illiyin dan roh yang jahat di Sijjin. Bila berlakunya tiupan sangkakala yang kedua, iaitu kebangkitan, proses kebangkitan, maka roh yang berada di Illiyin dan di Sijjin zuwijat, akan dicantumkan, dikahwinkan, digabungkan, dikumpulkan, dipertemukan dengan jasmani ataupun dengan tubuh itu tadi, di mana? Di padang mahsyar.
kalau kita tengok perkataan zuwijat. Zuwijat tu maksudnya dikahwinkan. Sebab itu orang Arab menyebut kalau suami dia panggil zauj, kalau isteri dia panggil zaujah. Suami zauj, kalau isteri zaujah. Zauj ataupun zaujah itulah yang membentuk perkataan zuwijat. Dikahwinkan, diisterikan, dipersuamikan, dipertemukan. Jadi maksud ayat yang ketujuh, wa idzan nufusu zuwijat, dan apabila roh-roh dikahwinkan dengan tubuh tuannya kembali, menandakan proses kebangkitan manusia sudah bermula. Nah, itu maksudnya. Ini tiupan sangkakala yang kedua. Kalau kita tengok ayat yang pertama hingga ayat yang keenam, ia membicarakan tentang kiamat pada fasa yang pertama, iaitu fasa penghancuran. Kalau ayat yang ketujuh, dia menceritakan kiamat pada fasa yang kedua, iaitu fasa manusia mula dibangkitkan. Maka bagaimana proses kebangkitan itu bermula? Wa idzan nufusu zuwijat, dan apabila ruh-ruh manusia mula dikahwinkan, dipertemukan dengan jasad masing-masing. Dapat tuan-tuan poin yang saya sampaikan pada ayat yang ketujuh ni? Faham ataupun tidak? Ayat yang ketujuh. Wa idzan nufusu zuwijat. Alhamdulillah, faham. Jadi kita boleh teruskan pada ayat yang ke-8. Kalau jelas, kita lanjutkan pada ayat yang ke-8 dan ayat yang ke-9. Sebab ayat yang ke-8 dan ayat yang ke-9 dia berkesinambungan antara satu dengan yang lain. Pada ayat yang ke-7 Allah ceritakan ditiupkan sangkakala yang kedua, manusia akan bercantum kembali dengan rohnya, manusia mula dibangkitkan. Pada ayat yang ke-8 dan ke-9, bila manusia dibangkitkan, apakah perkara yang terawal antaranya yang akan diadili oleh Allah di padang mahsyar? Maka ayat yang ke-8 dan ke-9 memberi jawapannya. Wa idzal mau'udatu su'ilat. Wa idza, dan apabila al-mau'udah, bayi-bayi perempuan yang ditanam hidup-hidup, itu disebut al-mau'udah. Bayi-bayi perempuan yang ditanam hidup-hidup, su'ilat maknanya ditanya. Orang dahulu, terutamanya pada zaman jahiliyah, mereka ini bila lahir sahaja anak perempuan, maka mereka merasakan itu satu keaiban bagi mereka. Orang jahiliyah ni, kalau zaman Fir'aun dulu, dia tanam hidup-hidup anak lelaki, betul tak? Anak lelaki yang dia tanam. Zaman jahiliyah, dia tanam anak perempuan. Datangnya Nabi SAW, Rasulullah SAW mengangkat kemuliaan martabat anak perempuan. Datangnya Rasulullah mengangkat mulianya anak perempuan ini dengan banyak hadis-hadis baginda. Maka bila manusia dibangkitkan, perkara yang terawal antaranya akan diadili, wa idzal mau'udatu su'ilat. Allah akan tanya dan bangkitkan anak-anak perempuan yang ditanam dulunya hidup-hidup, ditanya pada anak perempuan tadi pada ayat yang ke-9, bi ayyi dzambin qutilat. Wahai bayi perempuan, hari ini kamu berbicaralah di depan ayah kamu yang pernah tanam kamu, bunuh kamu hidup-hidup dahulu, bi ayyi dzambin qutilat. Dosa apakah yang kamu lakukan sehingga dia sanggup membunuh bayi yang sekecil itu? Subhanallah, tabarakallah. Ini menunjukkan
antara yang terawal yang ditanya itu adalah kes yang melibatkan pembunuhan bayi. Pembunuhan bayi yang melibatkan darah. Belum tanya lagi tentang perkara-perkara lain. Tetapi yang terawal adalah ditanya kepada bapa yang membunuh bayi, "Hei bapa, kenapa kamu tanam anak perempuan dahulu hidup-hidup?" Ini merujuk kepada orang Quraisy. Orang jahiliah dahulu. Zaman Firaun, mereka hanya tanam hidup-hidup bayi lelaki je. Sebab dia melihat bayi lelaki ini boleh mengancam kekuasaan Firaun. Bayi perempuan dibiarkan hidup zaman Firaun. Zaman jahiliah, dia biarkan anak lelaki ni hidup. Tetapi anak perempuan dia tanam. Sebab dia rasa malu kalau ada anak perempuan. Dia rasa susah. Sehingga kan Allah Ta'ala ceritakan di dalam satu ayat di dalam Al-Quran, wa idza busyira ahadukum bil unsa dhalla wajhuhu muswaddan wa huwa kadhim. Apabila dikhabarkan kepada si bapa tentang lahirnya anak perempuan dalam keluarga mereka, dhalla wajhuhu muswaddan wa huwa kadhim. Berubah muka si ayah tadi kerana malu mendapat anak perempuan. Maka macam mana? Mereka tanam anak mereka hidup-hidup. Itu zaman jahiliah. Zaman sekarang ada tak? Zaman jahiliah ni bila ustaz? Zaman ketika mana Nabi SAW belum diutuskan menjadi Rasul. Zaman sebelum Rasulullah jadi Rasul. Zaman tu sebelum daripada Rasulullah dilantik menjadi Rasul, mana-mana anak perempuan dia tanam hidup-hidup. Maka dibaiki sosial masyarakat dengan Rasulullah mengangkat martabat kemuliaan anak perempuan. Zaman sekarang, ada tak orang bunuh anak, tanam anak, buang anak? Ada. Zaman sekarang ni zaman moden, tak kira kamu anak lelaki ke, anak perempuan ke, kerana malu, kerana lahir boleh jadi tak setara dan sebagainya, maka ada yang sanggup buang anak, tanam anak, campak dalam mangkuk tandas, buang dalam longkang, lempar dalam tong sampah. Bahkan dahulu kita pernah dengar, ada sampai satu kes nak hilangkan bukti bayi yang baru lahir ni, kalau buang dalam tandas boleh jadi orang jumpa jasad baby tu. Maka dia masukkan dalam blender ni. Dia tekan blender ni, hancur lebu bayi yang berada dalam blender tadi. Bila ditangkap, dia ceritakan pengakuan yang dia melakukan demikian. Masya Allah. Ini keadaan yang cukup teruk. Tak kira anak lelaki, anak perempuan, bagi menutup malunya, mereka sanggup melakukan dosa yang lain setelah dia melakukan dosa sebelum daripada itu, melakukan perkara yang diharamkan dalam Islam. Sebab itulah kadang-kadang kita pesan juga kepada PBT, pihak berkuasa tempatan ni, majlis daerah, majlis perbandaran, majlis bandaraya dan sebagainya. Sediakan satu tong untuk buang sampah tu kertas. Satu tong untuk buang sampah botol. Satu tong untuk buang sampah plastik. Satu tong untuk buang sampah khusus untuk buang bayi. Sebab teruk sangat. Sampai tahap bayi ni dicampak, dilempar dalam sungai dan sebagainya. Kalau ikut, ada yang tanya soalan, adakah yang masukkan dalam blender tu Muslim? Adakah orang Islam? Seingat saya yang keluar daripada paper sebelum daripada ni adalah orang Melayu dari sudut bangsanya. Tapi dari sudut agamanya, Allah Ta'ala a'lam, kita tak tahu. Tapi bila dibuat soal siasat, bagi nak hilangkan bukti tadi, dia masukkan bayi dalam blender, hancur lebu. Tapi bila di soal siasat, dia mengakui dia melakukan perkara demikian. Ini sampai ke tahap tu. Ingat, siapa-siapa yang melakukan dosa demikian, antara yang terawal yang akan diadili di padang mahsyar, ia melibatkan urusan
pembunuhan bayi. Pembunuhan bayi. Allah Ta'ala tak tanya lagi yang lain-lain. Bila dicantumkan jasadnya dengan roh pada ayat yang ke-8 dan ke-9, Allah Ta'ala terus sebut. Wa idzal mau'udatu su'ilat bi ayyi dzambin qutilat. Mana-mana anak perempuan yang dulunya ditanam hidup-hidup, Allah akan panggil bapanya yang tanam bayi tadi hidup-hidup. Allah Ta'ala jadikan bayi yang perempuan yang ditanam tadi boleh bercakap. Kemudian Allah Ta'ala tanya pada bayi tersebut, bi ayyi dzambin qutilat. Wahai bayi, dosa apa yang kamu buat sehingga ayah kamu sanggup membunuh kamu? Ini pertanyaan supaya memberi satu perasaan aib kepada si bapa. Ditanya kepada bayi yang kecil, bayi itu akan jawab, wahai Allah, satu dosa pun aku tak pernah lakukan, tetapi ayahku ataupun ibuku sanggup melakukan pembunuhan terhadap aku. Na'udzubillah min zalik. Moga Allah Ta'ala jaga keturunan kita. Tuan-tuan, sebagai perkongsian ringkas, saya selain bertugas sebagai imam di Masjid Saidina Uthman Ibn Affan Kuala Lumpur, saya merupakan juru nikah. Biasanya seseorang tu anak qaryah di Bandar Tun Razak Kuala Lumpur, bila nak bernikah kena datang bertemu dengan kita dulu sebagai juru nikah untuk buat cok pengesahan anak qaryah. Adalah pengalaman kita beberapa kes anak qaryah yang datang dalam keadaan bila dia datang tu dia sudah mengandung. Dia nak mohon permohonan berkahwin. Tapi ketika dia mohon tu, dia mengakui ataupun walinya, ayahnya mengakui ataupun bakal pasangannya mengakui mereka ini sudah terlanjur dan sudah mengandung. Ada sampai satu kes yang datang tu 7 bulan dah mengandung. 7 bulan, perut besar dah. Dan kita pun tak tanya lebih lah. Kita tahu, tengok melihat pada suasana demikian, kita mudahkan urusan. Yang pastinya supaya dia berkahwin je lah. Tapi dia ada kesan dia nanti bila lahir anak tersebut. Yang pertama, anak yang lahir daripada perkahwinan yang sebelum itu sudah mengandung isterinya, anak yang lahir tadi tidak boleh berbinkan kepada bapanya. Walaupun itu adalah bapanya, tetapi Islam tidak mengiktiraf kelahiran ataupun anak yang lahir di luar daripada pernikahan. Yang pertama, kesannya tidak boleh berbinkan kepada ayahnya. Yang kedua, kalau anak yang lahir itu adalah perempuan, anaknya adalah perempuan, yang lahir itu perempuan contohkan, maka anak yang perempuan itu bila dia nak berkahwin satu hari nanti, ayahnya tidak boleh menjadi wali pernikahan kepada anaknya tadi. Ini kesan yang kedua. Yang ketiga, kalaulah contohnya anak yang lahir itu adalah lelaki dan adik di bawahnya perempuan. Si abang ni, yang anak sulung ni, dia tidak boleh menjadi wali kepada adik-adiknya di bawah. Kerana mereka dianggap hubungan sebagai saudara lelaki seibu. Saudara lelaki seibu tidak boleh menjadi wali, tetapi saudara lelaki seibu sebapa ataupun sebapa saja boleh menjadi wali. Itu kesan yang ketiga. Kan kesan yang keempat, sekiranya anak yang lahir itu tak sah taraf, menyebabkan dia tidak boleh mewarisi harta pusaka daripada ayahnya. Ini 4 kesan besar sekiranya seseorang itu lahir anak yang tidak sah taraf. Jadi bagaimana pernikahannya, Ustaz? Pernikahannya, pemohon perlu memohon daripada mahkamah syariah untuk berwalikan dengan wali hakim. Bila kita sebut si ayah tak boleh menjadi wali ataupun awak nak berkahwin kena berwalikan hakim, situ juga menangis si bapa, menangis si anak dan sebagainya. Kesedihan yang melampau-lampau. Tapi waktu tak boleh diundur, kesilapan itu kita jadikan iktibar dalam diri kita, insya-Allah. Ini kita huraikan pada ayat yang ke-8 dan ayat yang ke-9. Ayat yang ke-10, Allah Subhanahu wa taala berfirman,
Wa idza suhufu nushirat, dan apabila as-suhuf. As-suhuf ni merupakan buku catatan amalan. Malaikat yang berada di kiri kanan kita pada saat ni, sama ada kita ni nampak ataupun tak, confirm kita tak nampak lah. Malaikat yang berada di kiri kanan kita ni, dia sedang buat catatan. Waktu sekian, tarikh sekian, 8 hari bulan 12, pukul 9.45, buat apa? Buat benda baik, berada dalam majlis ilmu, dia tanda kepada amalan-amalan yang baik, buku catatan amalan yang baik. Wa idza suhuf, dan buku catatan amalan tu kata Allah di padang mahsyar nusyirat, akan diagihkan kepada pemilik masing-masing. Di padang mahsyar saya akan dapat buku rekod. Tuan-tuan, kita semua akan dapat buku rekod atas nama kita. Dipanggillah Wan Abdul Halim, ambil buku rekod ni. Ada orang yang boleh disebut di dalam ayat yang lain. Ada orang mengambil buku rekodnya melalui tangan kanan. Amin. Moga kita semua insya-Allah. Ada orang mengambil buku rekodnya di tangan kiri. Ada orang mengambil buku rekodnya melalui belakang. Macam mana belakang? Sebab apa? Memberi isyarat Allah tidak sudi untuk memandang wajahnya di padang mahsyar. Ada 3 golongan nanti yang cara mereka mengambil buku rekod apabila diakhirkan. Tangan kanan, tangan kiri, melalui belakang. Melalui belakang ni isyarat orang ni tak sudi wajahnya dilihat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuan-tuan, puan-puan, para pencinta ilmu sekalian, kenapakah Allah menceritakan setiap manusia akan mendapat buku rekod dia masing-masing di hari akhirat kelak? Ini nak menggambarkan syurga dan neraka ni dia dibina di atas dasar puas hati. Atas puas hati macam mana? Orang yang masuk syurga dia puas hati sungguh. Ada black and white, ada bertulis, ada rekod, ada bukti, puas hati dia masuk syurga. Orang lain tak boleh petikai. Orang yang masuk neraka, ditransitkan dalam neraka, dibakar sementara ke ataupun selama-lamanya, dia pun kena puas hati dia masuk dalam neraka. Sebab apa? Semua buktinya tercatat dalam buku rekod. Dia tak boleh nak petikai Allah. Wahai Allah, kenapa kawan aku dalam syurga? Kenapa aku duduk di sini? Wahai Allah, kenapa orang ni berada di syurga sekian. Dia tak boleh nak petikai dah. Apa sebab? Wa idzas suhufu nusyirat. Setiap manusia akan diagihkan buku catatan amalan masing-masing. Dengan kata lain, semuanya ada black and white. Hitam putih, bukti yang bertulis. Semuanya ada rekod. Masa ni buat sekian, hari esok buat sekian, minggu lepas buat sekian, bulan lepas buat sekian. CCTV Allah lebih moden daripada CCTV yang pernah dicipta oleh manusia. Kalau kita tengok kan, ceramah-ceramah yang diupload dalam YouTube, walaupun 5 tahun, 10 tahun, 20 tahun, dia akan kekal dalam YouTube. Itu teknologi manusia. Teknologi Allah jauh lebih hebat, lebih maju daripada apa yang kita fikirkan. Maka pada ayat yang ke-10 ni, Allah Ta'ala nak menceritakan siapa-siapa yang masuk syurga, dia puas hati sungguh. Sebab dia berletihan dalam melakukan amal soleh. Siapa-siapa yang akan ditransitkan ke dalam neraka, dia tak boleh nak petikai dah. Sebab itulah yang tercatat dalam buku catatan amalan dia. Jelas tuan-tuan, pada ayat yang ke-10 ni, ayat yang ke-10 nak menceritakan syurga dan neraka dibina atas konsep kena puas hati. Sebab semuanya terrekod di dalam buku catatan amalan. Jelas? InsyaAllah. Kita lanjutkan pada ayat yang ke-11. Ada sikit masa lagi. Ayat yang ke-11, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa idzas samaa'u kushitat, dan apabila langit dilenyapkan Allah. Langit makhluk Allah yang paling besar yang kita boleh lihat dengan mata kepala kita.
Di padang mahsyar kelak kata Allah, manusia tidak lagi berbumbungkan langit. Langit itu dilenyapkan. Langit yang ada sekarang ni disebutkan melalui nas ataupun ayat Al-Quran yang jelas. As-samawat. Langit-langit ni dia ada 7 lapisan dia. Dia ada 7 lapisan dia. Dan satu lapisan ke lapisan yang seterusnya, Allahu a'lam, kita tidak tahu berapa jaraknya. Yang kita lihat, yang kita pandang di atas kita tu, itu bukan langit lagi. Itu merupakan lapisan atmosfera baru. Kita lihat awal lapisan atmosfera. Tapi langit ni tinggi lagi. Di mana bermulanya, di mana berakhirnya langit, kita tak tahu. Tapi bila tibanya hari kiamat, langit yang 7 lapisan, itu kata Allah, wa idza sama'u kushitat, ia akan dilenyapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini gambaran suasana di padang mahsyar. Ayat yang ke-12, Allah Taala ceritakan lagi gambaran yang seterusnya. Wa idzal jahimu su'irat. Di padang mahsyar itulah kata Allah, wa idzal jahimu su'irat, apabila neraka jahim mula dinyalakan pembakarannya. Tuan-tuan, puan-puan, para pencinta ilmu sekalian, Allah ceritakan neraka jahim ni bila dinyalakan, iaitu ketika ditiupkan sangkakala yang kedua. Maknanya sekarang neraka itu sudah ada tak manusia yang berada dalamnya, sekarang ni tak ada lagi. Sekarang ni belum dinyalakan lagi. Sebab dinyalakan bila? Ketika ditiupkan sangkakala yang kedua. Persoalannya, kalaulah belum ada lagi manusia di dalam neraka, bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam boleh ceritakan tentang neraka itu ada manusia di dalamnya sehingga mendidih otak? Bagaimana Rasulullah boleh ceritakan siksaan-siksaan manusia di dalam neraka? Bagaimana Rasulullah boleh ceritakan? Itu merupakan satu rentasan masa oleh Allah, satu rentasan masa oleh Allah ke masa hadapan. Penghuni neraka belum ada lagi. Tetapi Allah merentaskan masa kepada Rasulullah ke masa hadapan, sehingga kan benda yang belum berlaku lagi tetapi boleh diceritakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa sebab? Masa ni milik Allah. Allah boleh cepatkan masa ke masa hadapan dan Allah boleh undurkan masa ke masa belakang. Jadi dalam peristiwa Al-Isra' wal Mi'raj, Rasulullah lihat orang berada dalam syurga sekian-sekian nikmatnya. Orang berada dalam neraka sekian-sekian nikmatnya. Siapakah yang berada di dalam neraka itu? Itu merupakan rentasan masa ke masa hadapan yang diceritakan oleh Allah sebagai pemilik masa. Jadi, bila dinyalakan neraka jahim, ia dinyalakan bila? Setelah ditiupkan sangkakala yang kedua. Setelah ditiupkan sangkakala yang kedua. Jadi kata Allah, wa idzal jahimu su'irat, dan apabila neraka jahim mula dinyalakan. Ayat yang ke-13. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa idzal jannatu uzlifat, dan apabila syurga didekatkan. Syurga didekatkan. Ada satu kisah, tuan-tuan, puan-puan, para pencinta ilmu sekalian, tentang bagaimana syurga didekatkan ini. Diceritakan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang sahih tentang seorang lelaki yang masuk syurganya paling akhir. Akhiru man dakhalal jannah. Orang yang terakhir masuk syurga. Siapa dia orang terakhir masuk syurga ni? Dia orang beriman. Dosanya banyak. Amalnya sikit.
Tapi dia beriman. Bila dia beriman, dia ada boarding pass masuk syurga. Man qala la ilaha illallah dakhala al-jannah. Siapa yang mengakui tidak ada Tuhan selain daripada Allah, dia masuk syurga. Dalam hadis yang lain, man kana fi qalbihi mithqala habbatin min khardalin minal iman. Allah akan keluarkan seseorang ni daripada neraka selagi mana ada iman dalam dirinya walaupun sebesar biji sawi sekalipun. Maka ada satu kisah tentang syurga didekatkan ini. Wa idzal jannatu uslifat. Dan apabila syurga didekatkan, tentang lelaki yang terakhir dimasukkan ke dalam syurga. Orang lain masuk syurga semua dah. Kita semua ni insya-Allah dah berada dalam syurga dah. Tetapi lelaki ni dialah orang yang terakhir keluar daripada neraka sehingga kan dia orang terakhir masuk syurga. Bila habis segala siksaan terhadap dirinya, dapatlah dia keluar daripada neraka. Bila dia keluar daripada neraka, belum masuk syurga lagi ketika tu. Dalam perjalanan dia nak ke syurga, dia keluar je daripada neraka, maka dia melihat syurga daripada jauh. Dia melihat syurga daripada jauh. Maka dia katakan pada Allah, wahai Allah, boleh tak kau letakkan aku di depan pintu syurga, wahai Allah. Aku nak melihat syurga dari dekat pun tak apa dah. Tak masuk pun tak apa dah. Lihat daripada luar pun tak apa dah. Maka Allah Ta'ala tanya kepada lelaki tersebut, wahai lelaki, kalaulah aku dekatkan syurga pada pandanganmu, adakah kamu akan minta perkara yang lain lagi? Maka lelaki itu berjanji, wahai Allah, kalau aku berada di depan pintu syurga dekat dengan syurga ni, aku berjanji aku tak akan minta benda lain dah. Itulah sebesar-besar nikmat dapat lihat syurga dari luar pun jadilah. Maka hajatnya dipenuhi, permintaannya dimakbulkan, dia diletakkan di luar pintu syurga. Maka bila dia berada di luar pintu syurga, dia dengar ahli-ahli syurga bercakap. Dia dengar ahli-ahli syurga sedang berseronok. Dia lihat dari pandangan luarnya nikmatnya orang yang berada dalam syurga. Maka dia sekali lagi minta kepada Allah, wahai Allah, aku nak minta last, wahai Allah, permintaan. Apa dia? Wahai Allah, janganlah letak aku di luar pintu syurga. Aku nak mohon masukkanlah aku di dalam syurga. Lalu Allah Ta'ala katakan dalam hadis kursi, Rasulullah ceritakan, inilah sebenarnya sikap anak Adam. Pada awalnya dia sendiri yang berjanji tak nak minta yang lain. Tapi akhirnya dia memungkiri janjinya, dia minta yang lain. Allah Maha Pemurah mengambil pemuda ataupun lelaki tadi dari luar pintu syurga, dimasukkan dia ke dalam syurga, dan setelah lelaki itu masuk, pintu syurga ditutup serapat-rapatnya sampai bila-bila. Itulah lelaki yang dikenali sebagai akhiru man dakhalal jannah. Lelaki yang terakhir yang berjaya masuk ke dalam syurga. Maka wa idzal jannatu uslifat, apabila syurga didekatkan, dia ada kisah bagaimana seorang lelaki yang terakhir keluar daripada neraka, dan dialah orang yang terakhir dimasukkan ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Itu ayat yang ke-13. Last sekali pada malam ni tuan-tuan, sebagai penutup pada siri yang kedua surah At-Takwir, Allah berfirman, alimat nafsum ma ahdarat. Maka setiap orang akan sedar dan insaf tentang apa yang telah dikerjakannya. Setiap orang akan sedar dan insaf tentang apa yang dikerjakannya, dengan maksud sesiapa yang melakukan kebaikan, dia akan sedar pengakhiran hidupnya adalah syurga, dan siapa-siapa yang melakukan kejahatan, dia akan sedar dia akan ditransitkan ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah tuan-tuan, para jemaah sekalian, 14 ayat yang pertama kita telah lalui dari surah At-Takwir secara sederhana tadabburnya. Jadi saya minta para jemaah
hafal 14 ayat yang pertama surah At-Takwir ini, ada kesempatan lain kita akan baca dari ayat yang ke-15 sehinggalah ayat yang ke-29. InsyaAllah bagi kita melengkapkan kajian dari surah At-Takwir. Jadi, anda rasa sekali itu saja dulu pada malam ini pengajian kita. Jadi, saya serahkan kembali kepada Puan Moderator Majlis. Dipersilakan. Alhamdulillah, Ustaz nak buka soalan ke? Okey, boleh kalau ada satu ataupun dua. Okey, baik. Jemaah, ada yang nak bertanya, silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dah lama simpan soalan ni. Okey. Kalau jumpa ayat yang dalam surah Al-Hadid, ayat nombor 4, dia kata apa? Allah menciptakan langit dan bumi dalam dalam 6 hari tu. 6 hari tu bukan 6 hari waktu kita kan, dia masa Allah kan. Itu ulama mengatakan 6 hari itu merupakan 6 masa sebenarnya, bukan 6 hari. Fi sittati ayam. Ayam di situ dengan maksud 6 masa. 6 masa itu masa yang hanya diketahui oleh Allah, yang tidak diukur masanya dengan kita pada hari ini. Bukan 6 hari yang kita faham ke, 6 jam ke, itu kita serahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala secara tepat. Tetapi kita orang beriman, kita dituntut untuk mengimani setiap ayat sama ada kita tahu hikmahnya ataupun kita tidak tahu hikmahnya. Jadi kita tidak ada ukuran yang tepat. 6 masa yang dimaksudkan itu, 6 masa macam mana? 6 jam ke, 6 bulan ke, 6 hari, Allahu a'lam. Itu jawapan. Baik, terima kasih Ustaz. Sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada lagi soalan ke? Okey, Ya. boleh. Silakan. Yang terakhir. Silakan Puan Maimunah. Dari si dan tadabbur yang Ustaz ceritakan kami, secara tak langsung ianya memotivasikan yang kita tak perlu putus asa terhadap apapun ujian Allah sama. Terutama yang perit, kesukaran atau apa. Jadi saya rasa bagi bidang part ini ya, Ustaz terangkan dengan lebih lanjut lagi. Terima kasih. Terangkan apa tu? Terangkan bahagian mana tu? Ya, sebab Ustaz mengatakan, sebab sekarang ni banyak ya, terdapat akibat dan kurangnya maklum tentang pengetahuan dan menjadikan akidahnya kurang baik. Banyak terjadi perasaan putus asa terhadap ujian Allah. Jadi boleh tak Ustaz terangkan lebih baik lagi ya, sebab segalanya nanti ada tercatat pada catatan Allah. Amin. Okey, terima kasih kepada Kak Maimunah di atas persoalan berkaitan dengan ujian dalam kehidupan. Kadang-kadang kita kena akui satu benda, pengetahuan kita ataupun ilmu kita ni terbatas. Kadang-kadang kita rasakan itu yang terbaik untuk kita. Tetapi sebenarnya di sisi Allah, ilmu Allah, pengetahuan Allah, ada yang lebih baik untuk kita. Kadang-kadang kita rasakan apa yang kita lalui itu tidak baik untuk kita. Tapi ilmu Allah dan pengetahuannya, dia mengetahui itulah sebenarnya yang baik untuk kita. Sebab itu ada satu ayat Al-Quran di dalam surah Al-Baqarah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum." Boleh jadi apa yang kamu benci, sebenarnya yang kamu benci itu adalah baik untuk diri kamu. Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Dan boleh jadi apa yang kamu sukai itu sebenarnya ia tidak baik bagi kamu. Maka dengan kata lainnya, kita sentiasa husnuzan, bersangka baik dan melihat semua susunan takdir Allah yang berlaku ke atas diri kita tu indah-indah belaka. Itulah
Maqam yang tertinggi bagi seorang mukmin apabila mampu berhusnuzan, iaitu tawakku'ul jamil ala kulli amrin qaddarahu Allahu lak. Melihat semua susunan Allah ke atas diri kita, itulah susunan yang terbaik mengikut ilmu dan pengetahuan Allah. Wallahu alam, moga-moga menjadi motivasi ayat ini kepada Diana terutamanya, insya-Allah. Jadi saya rasa sekali itu sajalah perkongsian kita pada malam ni. Hampir sejam kita berbicara. Saya serahkan kepada Puan Moderator, insya-Allah. Alhamdulillah, Terima kasih barakallahu ya fikum. Ustaz. Jazakumullah khairan katsira, Ustaz. Ya. Kesimpulan dari ayat 1 hingga 14 hari ini, Masya Allah, menggambarkan berbagai peristiwa yang akan berlaku ketika hari kiamat. Pada masa itu, ketahuilah tiap-tiap diri kita akan amal yang telah dikerjakan. Jika baik, baiklah balasannya. Jika jahat, buruklah balasannya. Semoga roh-roh kita nanti diletakkan di Illiyin, roh-roh yang baik. Moga buku catatan kita terima dengan tangan kanan. Amin ya Rabbal Alamin. Jadi mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan barokah, mudah-mudahan Allah kurniakan limpah rahmat kepada kita. Terima kasih kepada tim Gema Nur Iman, terima kasih kepada sahabat-sahabat pencinta ilmu yang setia bersama JNI setiap hari. Sebelum menutup majlis, izinkan saya membuat sedikit bahan kuliah untuk esok Ustaz. Pada pukul 6.45 pagi, kuliah subuh